Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang merupakan pengarah pilihan raya kawasan PAS Kepala Batas. Terima kasih juga kepada yang sudi di bawah, itu TYDP PAS Kawasan Kepala Batas. Yang saya hormati Bakal YB P041 Kepala Batas, Bakal YB tempoh sehari lagi, iaitu Dr. Siti Mastura, Ustazah Siti Mastura. Dan juga kepada yang saya hormati YDP PAS Kawasan yang bersembunyi di bawah kemah itu. Jadi saya boleh tampil ke depan. Baik, seperti yang di-announce oleh pengerusi tadi, kita hanya berbekal sehari saja lagi untuk berlaku peralihan kuasa di P041 Kepala Batas, yang kita akan mencuba untuk menjadi wakil pada Kepala Batas, yang mana berharap supaya wakil kita yang akan jadi wakil YB, menjadi bakal YB Kepala Batas akan menerokai dan merubah senario politik di P041 Kepala Batas. Anak saya ini bidang terjun malam ni. Sebelum anak tadi Ustaz Syarilong compare dengan anak ni, tak very jauh lah kata. Dia punya ceramah sedap. Mai kita ni jenis hak mentimur ni nak ceramah pun tak hati. Ni dekat ni cuma hamba-hamba ni. Sebenarnya bukan senang nak buat, bukan senang nak ceramah depan hamba yang ni. Baik. Selepas pendapat calon, kita telah berusaha bersungguh-sungguh dalam membenarkan Perikatan Nasional, bekerja bersungguh-sungguh pemuda dengan menaikkan bendera-bendera seluruh kawasan Kepala Batas, muslimat dengan giatnya masuk celah-celah kampung, masuk celah-celah taman, menyebarkan risalah, merisik pengundi-pengundi supaya ditunangkan dengan Perikatan Nasional. Pemuda pagi tadi melakukan gempur masuk kawasan-kawasan yang belum pernah masuk lagi. Sebab kita target pagi tadi 10,000 rumah. Flyers, undi P041 pada Dr. Siti Mastura telah habis digunakan. Alhamdulillah. Hanya tinggal malam ini dan esok sahaja yang kita akan hadapi satu kritikal masa yang akan menentukan pengundi akan mengundi calon kita yang nombor 2 ini. Jadi janganlah kita reka besok, walaupun gerak dan terabas jalan, saya minta semua tuan-tuan perempuan kau boleh dekat dengan pengundi besok untuk memujuk pengundi supaya membangkang PN pada kali ini. Sebab kita nampak gelombang sudah berlaku kuat. Saya pergi ke Putrajaya, saya pergi ke Kuala Selangor, saya dapati perkara yang sama juga berlaku di Kepala Batas. Gelombang makin kuat. Tetapi harus ingat, walaupun kita nampak secara kasar di depan mata, tetapi usaha dan giat apa yang kita lakukan ini ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh Allah. Itulah kita berpesan pada semua. Kerja sudah buat, tidur tak cukup, bunyi pula bel, disuruh balik kot. Usaha dapat, so apa sekali, macam Ustaz Syaril kata tadi, teruskan bermunajat, berdoa kepada Allah. Itu saja senjata last kali yang kita ada. Berdoa cukup-cukup kepada Allah supaya kemenangan itu berpihak pada kita, supaya besok turunlah senjata dan nikmat Allah turun ke bawah bagi memenangkan wakil calon kita, Dr. Siti Mastura. Kita tak nak mau pemerintah yang memerintah di kawasan Kepala Batas ini
Di Wakuli ada pengarah-pengarah dia kata oleh YB yang tidak Islamik. YB penentang-penentang kita merupakan daripada 3 lagi parti, iaitu Pejuang, Muda dan Barisan Nasional. Kita anggap dengan Barisan Nasional ni sebagai satu friendly match. Kan? Sebab dulu kita dah bermuafakat nasional. Bila kita bermuafakat nasional, mana kata nak sentuh mereka pun takut. Bukan takut apa? Takut terusik hati. Sebab kita dah berkawan elok dulu selama setahun lebih. Tetapi di Barisan Nasional yang membuatkan pundah randahnya Barisan Nasional adalah sebab tu yang di atas sekali tu. Yang 3 beberapa kelompok di atas yang cuba meruntuh Barisan Nasional dan berjaya meruntuh. Tapi kita lihat orang-orang di bawah masih ingin bersama dengan kita. Kita harap gelombang itulah yang akan menubuhkan Barisan Nasional pada kali ini. Yang keduanya, dan pemimpin dari Pakatan Harapan. Nak sebut harapan susah sebab tak mau keluar, sebab tak suka. Okey, pemimpin Harapan. Ingatlah satu cuma kata yang kita dengar. Apa dia kata? Hari ini kita menang, besok salah tu. Apa yang betul? Sebenarnya sebab dia kata, hari ini kita menang, esok kita kecil lagi. Itulah dia yang nak pada kali ini. Kita tak nak kecil itu berlaku lagi pada sekarang. Banyak janji-janji palsu yang telah dicurah, tapi tak pernah ditunaikan. Dan banyak perkara-perkaranya yang melanggar Islam. Seumpama, adakah YB-DAP boleh berkata kepada orang Islam, please hormat orang murtad. Ayat-ayat itu cukup membahayakan kita, menghalalkan murtad yang berlaku di Malaysia. Dan juga berlaku sebaran Bible di sekolah-sekolah di kawasan Bukit Tajam, di sekolah-sekolah di Kuala Bukah sampai ke kampung pun edar Bible untuk menuntut Melayu Islam kita. Terjadi juga kes-kes mabuk lari. Mabuk lari itu bukan yang efek pada dia pun, tapi mabuk lari ada sebab melanggar penunggang-penunggang yang berlaku di tepi jalan. Siapa mangsanya? Itulah Melayu Islam kita mangsanya. Budak-budak dan orang dewasa yang dilanggar. Dan juga cuba menghalalkan komunis yang berlaku di Malaysia. Mengapa saya cakap itu? Sebab berlaku perjumpaan komunis di Kajang dan di Hanyai. Saya anak tuan-tuan semua dah tahu dah. Dan jago mereka mayat Abu Chimpeng datang balik ke Malaysia untuk ditaburkan. Itu bermaksudnya cuba menghalalkan benda yang kita dah haramkan sejak dulu lagi. Tapi adakah jenis pemimpin ini kita nak? Of course kita tak nak pemimpin ini. Jadi apa yang saya nak suruh kepada kali ini, tengok penceramah pun dah sedia bawa, saya pun tak berniat nak cakap panjang. Apa yang saya suruh sekali lagi, tolong geng-geng Pacar besok, geng-geng yang akan berada di medan perang dalam bilik mengundi malam ni, mohonlah balik awal. Siapkan diri sendiri. Besok pada baca ni, malam ni jangan duk kata pergi makan sama tu meh. Jangan duk kata pergi kenal ada. Esok dia mai sakit perut, tak nak masuk bilik untuk jadi agent, dia dah akan gabut dah. Sakit perut, nak tinggal orang tak boleh, nak kacau wali kaki. Dan juga saya nasihatkan malam ni, golongan pacar. Bila saya kata pacar ni semua kena pacar. Maknanya polling agent dan counting agent yang berada dalam bilik mengundi. Dan malam ni, kalau boleh yang pacar ni tidur senyap-senyap. Yang pacar perempuan, habak kat dia, habak katuk laki dia, jangan ada ganggu malam ni. Esok kerja penting. Dan pada yang laki, habak kat perempuan, jangan ada kacau kat aku. Aku nak tidur nyenyak malam ni, aku sedang bersiap sedia untuk berperang pada besok pagi. Saat ni kalau jadi situ, bangun berlambat, kelar kabut, the whole proses jadi kelar kabut. Dan juga bersedia dengan daya diri ketahanan esok, sebab berperang pada yang penting daripada counting agent. Berperang di bilik undi. Berperang di bilik undi untuk memenangikan wakil kita. Jadi saya haraplah pada baca pada malam ni, balik awal, make sure mental preparedness dah ready, make sure physical badan dah cukup. Dan besok bangun pagi, jangan bangun pagi pukul 8 pagi. Bangunlah sebelum subuh, lakukan solat tahajud supaya diri kita dah prepare untuk berperang besok pagi. Jadi saya mohon pada semua sekali, besok hari terakhir, kita mohon pada Allah supaya merubah politik yang berada di P041 Kalimantan Batas.
supaya kawasan Pulau Batas akan dimiliki oleh Perikatan Nasional. Boleh tak? Saya lihat tak dengar? Boleh tak? Baik. Jadi dengan itu saya nak kalau boleh longan sekali macam mana fungsi buat. Saya nak tengok semangat longan tu bukan hanya semangat longan di mulut, dan semua semangat longan semua tu masuk sampai ke tulang hitam ni. Boleh ke? Boleh ha? Baik. Jangan boleh ha? Perikatan. Dah cukup tak masuk tulang hati, tulang hitam tak masuk lagi. Baru masuk dalam tulang sumsum tak masuk lagi. Perikatan. That's it. Kepala Batas kita menang. Kepala Batas kita menang. Kepala Batas kita menang. Takbir Allah. Takbir Allah. Takbir Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Mokhtar bin Ramli di atas ucapan yang penuh bersemangat, memberi mandat kepada kita semua. Dia merupakan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Rangkat Kepala Batas. Dia orang penting dalam war room, dalam mengatur strategi peperangan PRU ke-15. Jadi moga-moga dengan panduan dan semangat yang diberikan oleh beliau dapat menjadi azimat untuk kita, insya-Allah. Yang mana yang baru hadir ke majlis kita alukan ke grand finale ceramah kita malam terakhir. Yang mana yang belum makan dipersilakan untuk makan roti Arab dengan teh tarik ada, teh o ada, sponsored by Yang di-Ketua PAS kawasan Pulau Batas. Jadi jemput makan sampai kenyang, insya-Allah. Hadirin hadirat yang semati sidang, kita mengalukan kehadiran YB Tunggal PAS di Dun Pulau Pinang, YB Ustaz Isnin Makpiah. InsyaAllah sebentar lagi kita akan mendengar dia punya taujihat dan punya ceramah pula lagi. Sebelum itu, suka saya nak menjemput Al-Fadil, ikon muda kita di Pulau Batas. InsyaAllah apa yang dia nak sampaikan kepada anak muda esok, Ustaz. Dipersilakan tanpa buang masa, Imam Muda Fakhrul Razi Ibrahim, dipersilakan. Takbir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih Abang Hafiz Kasim selaku pengacara majlis. Yang dihormati, dikasihi, dimuliakan barisan pimpinan PAS Bersatu, rakan kita Bersatu, dan mungkin ada bersama juga gerakan malam ni daripada pimpinan kawasan Cawangan, semua alim ulama, tuan-tuan guru yang hadir. YB ada bersama Ustaz Syahrilong, tuan guru kita, YDP, Tuan Bukhari. Kepada YDP tadi saya sempat jumpa Haji Subhi, semualah, dan rakan-rakan petugas amilin daripada unit amal, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, penceramah kita ramai malam ni, saya tak perlu ambil masa yang panjang. Esok insya-Allah kita sama-sama akan menunaikan tanggungjawab kita. Kita akan membuang undi, memilih calon yang kita nak pilih, mengangkat kerajaan yang kita nak angkat, dan memilih calon Perdana Menteri siapa yang akan menerajui pentadbiran negara kita Malaysia. Tuan-tuan perempuan, ibu ayah yang dirahmati Allah, saya di mana tempat saya akan cerita macam mana keadaan saya boleh terjebak. Bukan kita kata terjebak, tapi kecenderungan tu nak tolong, nak buat kerja dengan jemaah. Saya berceramah berkata, sebelum ni mungkin ada yang kenal dah saya terlibat secara rasmi bersama dengan PAS. Tapi kalau perasan dan ada keadaan, ada sahabat-sahabat, ada ibu ayah, masyarakat awam yang kadang tak tahu kecenderungan saya, memang sebab saya tak pernah bawa cerita khusus apa-apa agenda, apa-apa perkara berkaitan politik kepartian di dalam surau masjid, dalam kuliah dan ceramah. Untuk PRU 15 kali ini saya tampil dengan rasmi. Saya tampil tolong sungguh-sungguh, buat kerja sungguh-sungguh. PRU 14 duduk buat dah ceramah kelompok pun jalan dah. Cuma kali ini terang-terang saya tampil. Saya buat kerja tolong sungguh-sungguh. Saya dah beritahu kepada pimpinan jemaah kita, pimpinan PAS, saya akan tolong insya-Allah.
dan tak terima juga jemputan luar. Sebab sebelum ni saya pernah terlibat di sebelah tengah ataupun selatan, di Selangor, di belah selatan, di sebelah Johor. Tolong juga turun belah sana, sebab kita duk ceramah merata, program ceramah kuliah kita seluruh Malaysia. Bila mereka tahu fikrah kita, mereka ajak. Jadi itu nak cerita keadaan, kadang orang tak tahu. Saya letak diri saya, hati saya dengan perjuangan ini, insya-Allah. Dan tuan-tuan puan ibu ayah yang dirahmati Allah, yang saya boleh secara terang-terang nak tolong sungguh-sungguh. Awak selama ni sembunyi kah? Tak. Selama ni saya duk ada dah. Tuan Bukhari sendiri berapa kali dia ajak saya, ustaz kena ke depan lagi, kena ke depan. Bukan tak buat aja kita buat, tapi saya terlibat dengan hak yang kerja-kerja, bab pendidikan, semua bawah jemaah kita. Saya terlibat dengan Yayasan Amal Malaysia. Dan di Pulau Pinang saya pegang ketua unit dakwah Yayasan Amal Malaysia. Semua tahu NGO ini pro kepada parti PAS. Kita terlibat dengan kerja-kerja pendidikan, kebajikan, kemasyarakatan. Saya terlibat dengan misi dakwah di pedalaman Sabah Sarawak. Berlaku pengislaman, kita buat bina surau, kita buat tadika. Di bawah pengurusan NGO kami dah ada 11 tadika mu'allaf lah ni di pedalaman. Saya nak kita semua fikir, selama ni kita buat aja, dan khususnya kita berdiri atas platform PAS, khususnya kita semua Perikatan Nasional malam ni, rakan-rakan bersatu semua ada. Ni saya nak cerita saya, salah satu daripada parti dalam Perikatan Nasional, iaitu PAS. Nak cerita, kita, saya dan kita semua, kita duduk dalam PAS, kita buat kerja bukan pasal parti, bukan pasal Tok Guru Presiden kita yang kita kasihi, tapi kerana perjuangan Islam, kerana dakwah. Selama ni saya buat benda tu tak fikir. Kita fikir pasal parti, tapi tak apa, benda tu berjalan, ada orang buat kerja, aku bahagian ni, kawan tu bahagian tu. Tapi lama-lama duk buat kerja, lama-lama duk bersama dengan gerakan ini, duk buat aktiviti ni, kita nampak makin dahsyat penentangan yang kita terima, yang semuanya datang dalam bentuk aliran politik. Semalam saya ceramah di pos mana saya tak ingat, UDM mana saya tak ingat, semalam malam kemarin kot, saya ada sentuh, ada cerita. Bila saya dengar lantang dalam parlimen, MP, Member of Parliament, ahli parlimen daripada Kuching, DAP, dia sebut terang-terang nama NGO kita, NGO kami, Yayasan Amal Malaysia, selalu duk mai belah Sabah Sarawak. Dia kata dia nak suruh sekat. Dan antara ayat dia lagi apa dia? Dia kata dia nak usulkan pihak kerajaan, Kementerian Pelajaran ke Pendidikan tidak lagi menghantar guru-guru ke Borneo, Sabah Sarawak. Kan kita banyak guru-guru dihantar ke sana daripada Semenanjung. Antaranya agenda apa? Nak bantu gerakan dakwah, nak bantu ajar Islam di sana. Islam di sana sangat sadis, Islam di sana sangat kurang, kita kata. Dan kita tengok penentangan-penentangan bukan tahap biasa-biasa. Sebab tu bila kita sebut, tuan-tuan puan ibu ayah yang dirahmati Allah, bila kita sebut 22 bulan, 22 bulan, 22 bulan, mereka puak PH duk tanya, apa benda lah hampa ni 22 bulan, apa yang teruk sangat? Saya tak tahu apa, dah hilang ke sense, dah hilang ke rasa dalam diri orang Islam yang di kalangan puak PH ni, PKR ke Amanah ke, yang masih nampak DAP tu hanya non-Muslim yang biasa-biasa. Dah ramai ulama meletakkan taraf DAP itu harbi. Kafir ni ada dua, zimmi, dia reda, dia akur, dia rela duduk bawah pemerintahan Islam, dia tak kacau, dia ikut kita. Pemerintah itu, negara itu, kerajaan itu Islam, dia tak kacau. Dan dia pun tak ditindas, dia bernaung elok-elok duduk bawah kita, dengar cakap kita. Kita pun tak tindas dia, dia bebas beramal dengan agama dia, nak ulang alik ke rumah ibadah dia, tak kacau. Tapi di sana adanya namanya golongan harbi. Harbi datang daripada perkataan Arab bermaksud perang. Kenapa ada kafir yang harbi, yang nak perang? Sebab dia asyik tak puas hati, asyik tak setuju, asyik nak bangkang. Yang lagi kita panah, kita geram, dia nak buat perangai jahat dia tu dalam negara Islam, negara kita Malaysia. Agama Persekutuan Malaysia Islam, agenda-agenda untuk Islam, majoriti di sini Islam. Tapi yang tu mereka nak kacau, yang tu yang mereka tak puas hati. Mereka tak senang duduk sebab ekonomi mereka boleh survive semua dengan jenis-jenis orang Islam yang tak berapa pegang dengan Islam. Tu mereka tak senang.
Sebab tu mereka sampai tahap tak sedap kempen mereka tu, sampai tak masuk akal punya kempen. Ingat tak PRN Melaka, Pilihan Raya Melaka, Pilihan Raya Negeri Melaka, Johor, pok-pok DAP ni, Nga Komeng ke apa, siapa lagi, Anthony Lok lah, apa, Ronnie Liu, pergi berkempen. Tahu mereka kata apa? Hampa jangan sesekali bagi undi kepada PAS, Perikatan Nasional yang ada dalamnya PAS. Hampa dah tengok apa PAS buat di Kelantan, apa PAS buat di Terengganu, dan dia dah dapat Kedah. Tengok dia buat apa di Kedah. Dia dah sekat judi, tak boleh ada judi. Dia tak rasa dia bodoh, dia pergi sebut hujah tu masa berkempen. Memang dia tu bukan Islam, dia kafir. Tapi dia dah hilang dah kesedaran, kewarasan. Dia bercakap, dia sampai tahap nak kempen lagu tu. Depan dia tu bukan takat ada bukan Islam, orang Islam pun ada. Tapi dia boleh kempen sampai tahap tu. Yang ni yang saya kata, saya heran dan heran dan heran. Kenapa masih ada orang Islam, orang Melayu yang masih tak nampak agenda kristianisasi, agenda memesongkan amalan Islam, memesongkan akidah, sikap-sikap anti-Islam yang ditampilkan oleh DAP. Kita bukan cakap kosong. 22 bulan kita sebut mimpi ngeri rakyat Malaysia. Tidak malam ni fikir esok nak jadi apa pula. Dah hina Islam, hina Nabi. Benda ni yang saya maksudkan, penentangan yang terang-terang mereka tunjuk. PKR dengan amanah sebut apa? Mereka tu kafir, bukan Islam, tak erti apa. Dia sebut lagu tu. Tapi hampa wakil Islam yang duk ada dalam PH, hampa buat apa? Hampa kata hampa boleh bantu. Ingat ada ayat Mat Sabu? Masa Mat Sabu belum kena tendang lagi, belum terpilih dalam muktamar tu, ingat tak? Tuan-tuan, musuh-musuh ni politik duk jaja cerita amanat Tuan Guru Presiden, amanat Tuan Guru Presiden. Kan? Dia duk ulang, duk ejek amanat Tok Guru Haji Hadi Presiden kita. Kan? Dia pun lupa Mat Sabu pun ada amanat. Kau tuan-tuan pun tak ingat atau lupa atau tak pernah dengar amanat Mat Sabu. Apa amanat Mat Sabu? Ingat tak amanat Mat Sabu? Kalau satu hari nanti saya tinggalkan PAS, parti Islam ini, saya keluar daripada PAS atau saya tubuh parti lain, masa tu jangan ikut saya, tinggalkan saya, jangan dengar cakap saya, kerana masa tu saya dah gila. Itu amanat Mat Sabu, tuan-tuan. Sekarang benda tu berlaku dah. Tu amanat dia tu. Tapi awak mereka tak mau dengar. Tu amanat. Dia pesan tu. Ceramah dia masa duduk dalam PAS, dia kata apa? Tak munasabah, tak boleh terima akal ada lagi orang nak buat parti Islam lain selain PAS. PAS sudah memadai untuk bertapak, untuk pegang parti terbesar orang Islam di Malaysia. Tapi benda tu berlaku sebaliknya atas batang tubuh manusia bernama Muhammad bin Sabu. Tuan-tuan tengok Mat Sabu. Saya tak mau nak kata kepada peribadi, saya tak suka, saya tak pandai ceramah politik duk kata lagu tu tak erti. Saya bukan. Saya tetap nak bergerak, nak ceramah agama. Cuma bila duk dalam ni nak kena sebut. Ni bukan nak buka aib, ni nak tunjuk. Ada orang tunjuk kat saya, sebut dekat saya. Orang ni pun orang yang baik, sahabat ni. Dia kata, hang cuba tengok Mat Sabu. Perasan tak? Masa duk dalam PAS, dia dengan pakai kopiah, dia ceramah, dia lawak-lawak lagu tu ya. Dia buat lawak juga masa ceramah dalam PAS tu. Tadi Ustaz Syaril Long sebut pasal Mat Sabu kan. Kita sambung lagi. Dia lawak-lawak tapi dia masih bawa watak pemimpin Islam tu dengan dia. Sebab dia duduk pemimpin PAS. Sekarang tuan-tuan tengok apa jadi kat dia. Bukan kita nak kata kita ni baik, tengok tak, nak tunjuk contoh apa keadaan yang berlaku. Kita bukan kata Islam tu mesti pakai kopiah, pakai jubah, pakai serban tak. Tapi seolah-olah hak sahabat saya ni kata, hang tengok, dia sebenarnya lama dah tak suka pakaian ni. Lah ni dia lebih suka dengan penampilan lagu tu, tak berkopiahnya. Dia ceramah lempak mikrofon, tak pernah jadi masa duduk dengan PAS tu. Ni semalam, malam kemari dulu, duduk menari, bukan menari, dia duduk jalan. Dia duduk merhati apa tu? Merhati apa? Tak dengar, merhati apa? BAP. Tuan-tuan tengok video tu. Bagi mereka benda ni lawak, dia nak kata kat kita. Tapi kita pandang pada peribadi orang tu. Lepas dia keluar daripada parti PAS, dah ada perempuan-perempuan duduk tepi dia, boleh peluk pula. Bukan peluk, jangan saya duduk kata saya buka cerita. Bukan peluk, maksudnya duduk dekat sebelah. Hak nyonya, hak perempuan, hak
perempuan muda nak bergambar dengan dia. Dulu orang segan dengan dia sebab penampilan dia, cara dia. Kita pun bukan nak mendabik dada yang nak bawa agama Islam itu hanya pas. Semua orang boleh bawa. Tapi tunjuk bukti, tunjuk cara, tunjuk prinsip kamu. Yang saya sebut tadi, PKR, amanah, semua duk kata DAP tu kapiak, bukan Islam, dia tak erti apa. Hampa betul kan mereka. Tapi kita tengok, boleh buat ke? Tak boleh buat. Hampa tunduk dengan tokong tu. Tuan-tuan tahu parti Amanah Negara, warna dia warna oranye, bendera dia. Bentuk A tu ada garis-garis tu, warna oranye. Tuan-tuan tahu tak siapa pilih warna tu? Tahu tak? Oi. Tak tahu. Siapa? Lim Kit Siang yang pilih warna oranye tu. Mak Sabu sendiri cerita. Tak tahu lepas tubuh parti, tak tahu nak pilih warna sesuai. Saya tanya Lim Kit Siang. Lim Kit Siang kata terpandang masa tu tahun baru Cina. Buah limau mandarin oranye tu semua banyak. Tengok-tengok suruh warna oranye. Hang nak pilih warna parti, logo parti untuk parti hang sendiri. Hang kata parti yang bakal menggantikan parti Islam. Pas. Hang tanya orang yang bukan agama Islam. Tu yang kita dah sebut tokong. Sampai tahap tu tunduk dengar cakap. Bukan sekadar tu. Tuan-tuan tengok bendera harapan sekarang ni. PKR warna apa? PKR warna apa? Biru muda. Amanah warna apa? Oranye. Bendera harapan warna apa? Merah. Dalam tiga-tiga parti dalam PH, parti mana yang ada warna merah? DAP. Tuan-tuan tengok eja harapan. Harapan dekat tengah huruf A tu dia bentuk macam apa kalau perasan? Ada orang kata ni bukit apa bentuk? Bentuk roket, tuan-tuan. PKR Amanah dah dikontrol oleh DAP. Mereka tetap nak menafikan, masih tak mengaku sampai ke sudah. Dalam satu ceramah Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa pernah sebut, dia kata apa? Dahsyatnya Lim Kit Siang. Pemimpin-pemimpin hebat ini tak pernah tunduk, tak pernah kalah dengan orang. Tapi Lim Kit Siang ni punya pujuk, punya politik, mainan politik dia, tiga-tiga ni terterak. Pertama, Mat Sabu terterak. Selama ni kerah. Orang nak lawan dia luar dalam. UMNO nak lawan dia susah, nak lihat nak berjatuh dia. Dalam pah dia kerah, masih duduk atas. Akhirnya tunduk ikut cakap Lim Kit Siang. Lepas tu, siapa yang kedua? Anwar Ibrahim. Pemimpin yang kita tak nafi ketokohan dia, tapi dia boleh tunduk. Dan yang ketiga, masa PRU14 ni, Anwar Musa sebut PRU14 dulu. Siapa? Tun Mahathir. DAP ni dahsyat. Tuan-tuan, ada kita fikir tak? Kenapa Anwar Ibrahim yang PH nak angkat jadi calon Perdana Menteri sanggup ambil risiko pergi bertanding di Tambun? Apa agenda yang ada yang sedang mereka jalankan? Dalam ceramah-ceramah lain saya yakin kita pernah dengar dah isu-isu ni. DAP sedang jalankan agenda koridor, negara koridor DAP di Semenanjung. Mereka dah pegang Penang, mereka dah pegang Selangor dan bawah Negeri Sembilan. Tengah-tengah tu ada negeri Perak. Bukan saja-saja tuan-tuan dan puan. Yang tu bercakap pasal PH, tak habislah nak cerita. Banyak ceramah duk tunggu nak sambung. Nak sebut keadaan huru-hara yang rakyat Malaysia lalui yang tak pernah terfikir. Kalau kita yang cinta dan sayangkan Islam, kita ni melenting, melatah, sangat sakit hati benda-benda agenda berkaitan Islam. Nak cerita tak habis. Hina Nabi, hina Islam, tak setuju yang tu, tak setuju yang ni. Benda untuk Islam dia kacau. Peruntukan diberi kepada sisters in Islam yang dah kita ahli majlis ulama, Jabatan Agama Islam semua dah gezek kata NGO yang sesat, yang terpesong, liberal. Tapi kerajaan PH yang ada Islam iaitu Amanah dan PKR tu bagi peruntukan. Nak harap mereka yang Islam bela betulkan perkara-perkara berkenaan Islam. Kita pergi tanya Mujahid, kita pergi tanya mereka ni, sama serupa dengan hak bukan Islam punya jawapan. Kita tanya Mujahid Nuh Lapang Salib. Tuan-tuan tengok tak video wartawan tanya Mujahid? Dia Menteri Agama, wartawan tanya dia, macam mana ni rakyat tengah marah ni pasal kita di Penang, di Jelutong tu, ingat tak bangunan lampu salib besar gergasi?
Apa Mujahid jawab? Apa Mujahid jawab pada soalan tu? Tuan-tuan wartawan tanya, tahu Mujahid jawab apa? Kita ni kalau berdiri buat depan tangan pun bentuk salib. Ya Allah, orang tua ni dia tak ada dah sensitivity dia. Dah hilang dah sensitivity dia. Orang yang sama bernama Mujahid, apa dia nak buat? Meraihkan LGBT sampai tahap maklum, Kak Long, hampa nak tak share tandah dengan pondan? Saya nak tanya ni. InsyaAllah. Dia pun nak buat benda tu. Punya nak raih. Panggil sembang baguslah dakwah ni, kena juga santuni, kena pergi jumpa. Saya pun pernah buat kerja tu, pergi jumpa geng lesbian, geng gay, laki-laki apa LGBT, transgender, pesa. Tapi jangan sampai tahap bagi muka. Antara ayat Mujahid apa dia? Tak semua orang gay tu, gay, laki sama laki, tak semua orang gay itu melakukan hubungan bantai belakang tu. Apa lagi yang berlaku agenda Islam zaman PH ni di bawah Mujahid Menteri Agama? Apa lagi yang berlaku? Orang kalau berkhalwat duduk dalam rumah sendiri, kita tak ada hak, tak boleh pergi kacau. Premis sendiri, hak dia. Nahi mungkar dah tak ada pada zaman PH. Ni bahaya. Ni yang berjalan, yang berlaku, tuan-tuan. Kita bukan saja-saja menentang duk kata anti-Islam, anti-Islam. Bukan parti yang ekstrim hanya khusus orang Melayu Islam, tidak. Sekarang dia perlu jaga benda tu. Kalau tidak, takkan kita nak duduk dalam perikatan nasional yang ada dalamnya parti gerakan. Dulu PAH bersama dengan perikatan. Dulu ingat tak? Bukan perikatan nasional, dulu perikatan Barisan Nasional. PAH bersama duduk dalam barisan alternatif. Pernah duduk dengan DAP, bercerai. Lepas tu duduk pula dalam Pakatan Rakyat. PAH tak pernah tolak parti selain Islam, tak pernah tolak selain Melayu. Kerjasama tu ada, tahaluf siasi. Tapi kita bercerai tak boleh terima dalam Pakatan Rakyat kerana PAH disisihkan. PKR bila duduk meja presiden PKR, DAP dengan PAH, mereka lebih pro DAP. Dalam agreement ada disebut, apa dia agreementnya? Agree to disagree. Bersetuju untuk tidak bersetuju. Maksudnya apa? PAH bawa agenda PAH, DAP tak setuju, DAP kena terima. PKR bawa agenda PKR, DAP dengan PAH tak setuju, tetap kena terima. DAP bawa agenda dia, PAH dengan PKR tak setuju, kena terima. Agree to disagree. Masa PKR nak bawa agenda dia, hak lain tak setuju, PAH tak setuju, tak apa, kena terima. Perjanjian dah sebut lagu tu. DAP bawa sama juga, PAH tak setuju, tapi dah DAP nak bawa, susah nak sekat, dia akan bawa. Dasar dia. Masa PAH nak bawa yang PAH, DAP dengan PKR tentang bulat-bulat. Tuan-tuan dengar dalam ceramah luahan Tuan Guru Presiden tentang perkara ni. PKR lebih bela DAP. Bukan saja-saja kita bercerai dengan DAP. Baca sejarah. Itu agenda-agenda yang berjalan. DAP sungguh-sungguh dah kawal, dah kontrol dalam Pakatan Harapan. Dan bila kita tengok untuk PN, kalau kita sebut hak key point lah, saya nak tutup ceramah ni. Bila sebut kawan-kawan kita yang Barisan Nasional, yang UMNO, kawan-kawan kita yang masih atas pagang, yang berbelah bagi, yang tak tahu nak pilih siapa, dan kawan-kawan kita yang mungkin dah buat pilihan nak undi PH, dia sedar tak bila menang PH? Walaupun kita tahu asalnya kita tetap dengan semangat, dengan sangka baik, dengan yakin atas kerja buat kita, dengan munajat kita, insya-Allah Perikatan Nasional boleh mentadbir Malaysia dengan simple majority, insya-Allah. Tapi bila kajian yang ramai menyebut susah dengan keadaan pola politik sekarang, ada kajian, sebab tu orang dah susun perancangan. Kita yakin kita akan terus buat kerja, insya-Allah Perikatan Nasional boleh dapat simple majority untuk menang, insya-Allah. Tapi bila disebut, dengar pula audio rakaman perbualan Anwar dengan Zahid. Wahai pengundi dan penyokong yang ada hati kepada PH, hampa tahu tak, hampa selama ni duk laung-laung anti rasuah, anti BN, anti UMNO. Meluat dengan Zahid, seronok Najib dah masuk dalam. Hampa tak sedar ke Presiden hampa Anwar Ibrahim ada pakatan di belakang bersama dengan Zahid Hamidi? Tan Sri Anwar Musa, dia kata apa? Saya telah mendengar audio tersebut
Dan saya 101% yakin suara itu memang suara Anwar dan suara Zahid. Gelak-gelak cakap dalam telefon. Tajuddin Abdul Rahman, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman, Pasir Salak punya MP, dia kata apa? Saya adalah saksi hidup yang sign tanda tangan Statutory Declaration SD, tanda tangan untuk menyokong Anwar Ibrahim sebagai PM. Daripada ahli Parlimen UMNO nak sokong dia, rundingan jalan belakang. Tu kita kena sebut benda ni, boleh tulis, boleh cerita. Orang yang undi BN, undi UMNO, Barisan Nasional, hampa akan angkat Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri. Dalam masa yang sama, hampa kena sedang, bila BN tak yakin untuk tubuh jadi kerajaan, tak dapat simple majority, dia dah pakat untuk share kerusi dengan Pakatan Harapan. Dua-dua mereka saling duk tak puas hati, tak setuju, bermati-mati. Dalam Perhimpunan Agung UMNO, apa dia sebut? No DAP, no Anwar, no Bersatu. Punya tak mau. Tapi inilah hakikat mereka kena tempuh. Hak undi PH pun duk fikir dalam kepala, mampu dah. Bila PH menang, bila gabung dengan BN, kena sucikan Zahid dan boleh jadi terbebasnya Najib. Siapa tahu? Benda tu boleh buat. Sebab tu bila macam mana kita boleh bercerai dengan BN, bercerai dengan PAH, kita keluar muafakat nasional, terputusnya muafakat nasional, tapi sampai hari ni tetap ada niat perpaduan ummah atas kerusi orang Islam. Kita nak bagi banyak dalam parlimen. Sampai saat akhir Tok Guru pergi berunding dengan BN. Sebab kita belajar pengajaran PRU 14. Apa dia pengajaran terbesar PRU 14, tuan-tuan perempuan? Jangan lagi dah berlaku tiga penjuru nak berdepan dengan PH. Dalam perjalanan sepanjang penggai-penggai masa PH perintah 22 bulan, kita belajar, kita duduk, berjumpa, bertemu atas niat yang satu, perpaduan ummah. Tapi Allah atong akhirnya bercerai juga muafakat nasional atas ego. Bukan ego orang UMNO dan BN kesemuanya, pimpinan yang duduk di atas. Dia terpalit dengan kes mahkamah, tapi dia sanggup korbankan ahli penyokong dan parti dia sendiri. Itu Zahid Hamidi. Ingat Tan Sri Muhyiddin cerita, Zahid Hamidi bawa my file bertimbun, jumpa dia, nak minta tolong kes mahkamah nak bagi settle. Dia kata dia tak buat. Muhyiddin kata apa? Tan Sri Muhyiddin Yassin kata apa? Hang tak buat, hang nak takut pasal apa? Hang lawan di mahkamah lah. Dia pujuk lagi Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin pergi jumpa Tok Guru Presiden, pergi sebut Tuan Guru kita dengan prinsip, dengan jelas menyebut tak boleh, kita tak akan campur tangan, serah pada hakim, serah pada mahkamah. Negara kita berdaulat dan berdaulatnya kita dengan undang-undang. BN bagi kata dua kepada PAH. PAH tak kira siapa pun, jom kita gabung semua parti orang Islam. Kerana itu pengajaran terbesar kita belajar dalam PRU yang ke-14. Berlaku tiga penjuru, peluang cerah untuk mereka menang balik. Tapi BN bagi kata dua, UMNO bagi kata dua kepada PAH. Nak bersatu kan nak kami? Tok Guru tak jawab dengan cara nak pilih yang mana. Tok Guru kata nak semua. Tapi sebab Zahid nampak, masa Ismail Sabri jadi Perdana Menteri pun Najib duduk dalam. Kes Najib dah diputuskan bersalah dan masuk ke dalam penjara masa UMNO sendiri yang jadi Perdana Menteri. Ini kan pula selepas ni PRU 15 apa nak jadi, Zahid dah nampak nasib dia. Sebab tu dia sanggup korbankan rakyat yang susah musim tengkujuh, banjir sana sini, dia buat pilihan raya. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, sebarkan kepada semua, kita jadikan perkara ini sebagai senjata makan tuan untuk sumbat Zahid ke dalam. Dia nak buat pilihan raya, kita jadikan ini senjata makan tuan. Pilihan raya yang esok kita nak buang undi, pastikan kita sebarkan, kita cerita ke orang kebahayaan, kemudaratan, kepincangan, ketirisan, corruption, semua yang dilakukan oleh pimpinan UMNO BN. Hak kawan-kawan bawah ni kita ada ramai, saya pun ramai kawan UMNO ni semua baik-baik. Saya pergi kuliah ceramah ni, minggu kempen, ada duk sebut, ada terkejut tengok saya, ustaz pakai baju perikatan, pakai baju ARC konvoi motor. Dia pun sebut
Depa habaq ada yang pesan suruh mai bagi kelam kemah depa. Ustaz habaq kat agen depa tu Ustaz suruh pasang bendera bagi kelam kemah kami. Bukan ada orang nak tunggu pun. Ni ada tempat kemah pos panah UMNO Barisan Nasional. Depa tahu pimpinan di atas yang kawal. Ini yang berlaku tuan-tuan dan puan. Ya? Dua-dua keadaan. Ya? Dan last saya nak tutup. Tuan-tuan, lah ni saya nak bagi sedang satu perkara apa dia? Untuk kenal dan nampak siapa Anwar Ibrahim. Sebab lah ni ramai ni duk sebut ni calon apa semua ni kan. PH duk laungkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Duk laungkan, duk guna alasan apa? Kita dah try semua. Apa? Muhyiddin Yassin pun dah. Mahathir dah. Hak UMNO BN dah. Anwar ni tak sempat-sempat lagi. Bagi peluang sekali ke Anwar. Kenapa kita tak mau? Kenapa kita tak akan bagi? Kita tak akan ambil risiko. Kena-kena manusia bernama Anwar Ibrahim. Tuan-tuan puan, Anwar Ibrahim kes dia Mahathir buat dekat dia. Kes tu tahun 1998 tu, masa Mahathir jadi PM, dia masuk ke dalam disabitkan masalah kes moral tu. Tahun 1999 PKR ditubuhkan. Di situ kita nampak PKR ditubuhkan sebab apa tuan-tuan? PKR ditubuhkan sebab bangkitan, sebab rakyat ke apa? Tak. PKR ditubuhkan untuk Anwar. Perjuangan PKR, perjuangan Anwar. Perjuangan PKR, perjuangan keluarga Anwar Ibrahim. Sebab tu tengok cara dia ceramah, cara dia bawa dalam politik. Apa yang dia duk sebut, apa yang PKR duk bawa. Anwar 4PM, Anwar 4PM. Dia sanggup buat apa saja sampai tahap perbualan telefon di belakang tu, audio tu. Ahli dan penyokong PKR tak sedap lagi ke? Hampa duk lawan UMNO, rasuah. Ni, Anwar ni sanggup nak jadi PM, sanggup buat apa saja matlamat menghalalkan cara, boleh berpakat dengan Zahid kat belakang. Sebab hasrat dia yang satu. Umur dia 75 dah tuan-tuan. Betul ke 75? Kan? Dia pegang satu jawatan yang hebat yang tak ada orang lain pegang. Kita kalau boleh nak kekalkan jawatan tu, kita sayang kat Anwar Ibrahim. Betul tak? Tuan-tuan sayang Anwar tak? Kita nak bagi dia jawatan yang dia seorang saja pegang kat Malaysia, yang orang lain tak boleh pegang sebab dia paling layak, iaitu bakal Perdana Menteri. Betul tak? Biar dia pegang jawatan tu, bakal Perdana Menteri. Mana ada orang boleh duduk? Tak ada orang paling layak. Dia seorang. Saya terlibat dengan NGO, jumpa macam-macam latar belakang NGO. Anwar terkenal dengan ABIM. Di kalangan pengasas ABIM, tuan-tuan, Ustaz Ismail Mina, ingat nama tu, pengasas ABIM bersama Anwar. Keluar tinggalkan Anwar. Tak puas hati, tak setuju dengan Anwar. Tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah, Datuk Dr. Siddiq Baba, Datuk Dr. Siddiq Baba, Prof. Siddiq Baba. Siapa dia? Bekas naib Presiden ABIM. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, Dr. Yusri Muhammad, siapa? Bekas Presiden ABIM. Semua nama-nama, nama besar dalam ABIM yang bersama dengan Anwar dulu dah keluar tinggalkan Anwar. Peguam-peguam Anwar, pembantu Anwar. Hak baru ni kes Yusof Rota yang saman pembantu setiausaha akhbar Anwar. Tunku Nasrul, Tunku Abaidah, setiausaha akhbar Anwar disaman, dan Yusof Rota ni menang 200,000 saman. Dan dia saman satu perkara lagi, serangan seksual ke atas Anwar. Ni berlaku, ni benda ni. Kita ni ada benda. Apa Siddiq Baba kata? 3 perkara saya tak boleh dengan Anwar ni. Pertama, masalah keruntuhan moral. Perkara moral yang sangat teruk. Kita tak tahu apa yang dimaksudkan oleh Prof. Datuk Dr. Siddiq Baba. Yang kedua apa dia? Fahaman pluralisme yang dia bawa. Pluralisme ni apa dia maksud dia? Kesamarataan agama. Setahap mana Siddiq Baba sebut ni kita tak tahu maksud tu. Yang ketiga apa dia? Integriti. Yang paling banyak ramai-ramai sebut, Ustaz Ismail Mina sebut, Siddiq Baba sebut, Yusri Muhammad sebut, ramai lagi bekas-bekas ABIM dan bekas-bekas peguam yang keluar semua, Zulkifli Nordin lah apa semua tu kan. Apa dia sebut pasal Anwar? Masalah moral. Kita pun tak tahu apa yang ada pada Anwar. Dahsyat kan? Dia punya temu bual dengan BBC peringkat international, media-media jumpa dia, tanya dia soalan berkenaan 18 tahun ke atas. Dia kata itu hak dia nak pilih agama. Ni bahaya.
Banyak perkara yang kita risau. Itulah bukan saja-saja kita tolak Anwar sebab kita kenal dia siapa. Dan matlamat menghalalkan cara disanggup buat apa saja demi nak capai hasrat dia untuk jadi PM. Ni kita sebut untuk kita sama-sama nampak siapa PH, apa kesan, apa bahana bila undi PH, siapa BN, UMNO, apa kesan dia bila kita undi mereka dan bila mereka diangkat naik. Dan insya-Allah esok kita akan membuang undi 19 November 2022. Jadikan esok tarikh bersejarah untuk kita angkat calon kita P041 Ustazah Dr. Siti Mastura. Dekat atas calon Dr. Ustazah Mastura, calon nombor 2, pangkah dekat situ, Perikatan Nasional. Ajak mak ayah kita atau nenek kita, ajak mereka bagi betul. Anak-anak muda, tolong faham undi ini apa peranan. Nak masuk esok jangan duk galak-galak tak tahu. Ni 18 tahun ke atas ni automatik boleh mengundi. Ajak mereka elok-elok. Nak pangkah lagu mana, esok kita sama-sama akan buat. Dan jangan tinggal munajat, tawakal, doa pada Allah, minta bantuan Allah. Kita tak tahu apa yang Allah boleh buat, kuasa Allah. Allah yang maha membolak-balikkan hati. Doa yang selalu dibaca oleh calon, ya musarrifal qulub, Allahumma musarrifal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. InsyaAllah moga-moga hajat kita, keinginan kita, atas perjuangan kita, penat lelah kita, Allah bagi, Allah tunaikan, Allah makbulkan. Selepas 19 November akan diisytiharkan Perikatan Nasional sebagai kerajaan rasmi yang mentadbir Malaysia, insyaAllah. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Wallahu alam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadil Imam Muda Al-Razi, ikon muda kita. Jadi tuan-tuan perempuan, kita alukan kehadiran semua pada malam ni. Saya harap kita tunggu sampai habis untuk tempoh masa kita sebelum pukul 12. Saya marakkan sebab ramai lagi dalam tu yang kita tak nampak, gelap. Jadi tadi Imam Muda dah cerita kebobrokan DAP dan sebagainya, masalah moral Anwar Ibrahim. Dan DAP ni, kalau tuan-tuan baca manifesto dia, selain daripada UEC, dalam muka surat 28 manifesto dia ada menyebutkan nak memberi kewarganegaraan automatik kepada pendatang yang berumur 60 tahun yang menetap di Malaysia. Ini merupakan satu perkara yang bahaya kepada kita. Silap Heblan, bila mereka menang, mereka applykan benda tu, mereka jadikan akta dan sebagainya, maka ramailah yang sedia ada di Malaysia ni jadi rakyat. Bahaya tak bahaya tuan-tuan? Jadi memang bahaya. Dan kita nak lawan mereka ni, kita perlukan persenjataan, kita perlukan peralatan. Jadi nak perlukan persenjataan ni, faham tak? Faham tak? Kita perlukan dana. Jadi untuk dana ni, untuk kita teruskan peperangan kita, perjuangan kita. Jadi dengan ini saya melancarkan derma jihad. Minta petugas tolong kutip pada semua kita punya pengunjung-pengunjung hari ini sebagai derma jihad kita, insya-Allah untuk PRU yang ke-15 ini. Jadi kita boleh tuan-tuan. Perikatan kepala batas, takbir. Dia kena kuat sikit lah. Dah kuat tu, kita kena banyak sikit lah. Jadi petugas kita minta tolong berjumpa dengan semua yang berada di kemah, yang berada di luar di sana itu, insya-Allah. Walaupun kita tak nampak, tapi banyak yang akan sampai sumbangan pada malam ini. Jadi tuan-tuan, tanpa membuang masa, saya ingin menyebut Panglima Perang kita, the only Panglima Perang. Jadi yang wakil PAS, di Dun Penang ni, Dun Penaga, silakan. YB Ustaz Muhammad Yusni Mapiah, silakan. Takbir. Semangat perang, siap bagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam Perikatan Nasional. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis para Hafiz Kasim yang berbahagia, yang terlepas kawasan Kepala Batas Tuan Haji Bukhari, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Imam Muda Al-Razi yang telah menyampaikan ucapan
yang kita raikan calon Parlimen P041 Dr. Mastura binti Muhammad seluruh pimpinan PAS di semua peringkat, pimpinan bersatu di semua peringkat dan juga pimpinan Perikatan Nasional di kawasan ataupun bahagian pelabatas, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni adalah merupakan malam terakhir kempen kita untuk PRU yang ke-15. Besok 19 November tuan-tuan adalah hari pembuangan undi. Dengan sebab itu malam ni saya nak mengajak semua, sebagaimana kempen seruan di televisyen, seruan di radio-radio, maka pada malam ni saya juga mengambil tanggungjawab untuk menyeru dan mengajak semua warga negara Malaysia, pengundi-pengundi yang berusia 18 tahun dan ke atas, untuk pastikan kita keluar mengundi pada esok pagi insya-Allah. Dan kita di Parlimen P041 Pelabatas, insya-Allah calon yang akan kita pilih, calon yang akan kita pangkal, insya-Allah calon itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Mastura Muhammad, insya-Allah. Boleh tak boleh? Boleh, insya-Allah. Kita akan buat perubahan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak ada orang boleh halang kita, tak ada sesiapa pun boleh sekat kita, tak ada orang boleh tahan kita. Sebagai warga negara Malaysia, kita dijamin oleh perlembagaan negara hak kita untuk kita keluar mengundi. Dan mengundi ni tuan-tuan sangat penting, khususnya kepada orang-orang Islam. Sangat penting tuan-tuan, jangan anggap mengundi ni benda remeh. Jangan anggap mengundi ni tak ada faedah ataupun tak beri apa-apa keuntungan. Jangan tuan-tuan. Sedangkan kalau kita tengok dalam sirah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, masa Nabi wafat, Nabi diwafatkan oleh Allah pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin, pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun yang ke-11 Kenabian. Pagi hari kewafatan Nabi itu para sahabat jangan bersedih. Ada yang tak boleh terima berita kewafatan Nabi. Sayyidina Abu Bakar apabila diberitahu wafatnya Nabi SAW, terus bergegas keluar daripada rumah dia, pergi ke rumah anak dia Sayyidina Aisyah, pergi tengok dalam rumah Aisyah terbujur kaku jasad mulia Nabi SAW. Para sahabat semua faham tuan-tuan. Para sahabat ni semua faqih, orang yang faham dalam bab agama. Dalam ajaran Islam ni tuan-tuan, bila berlaku kematian, maka ianya perlu disegerakan. Tak boleh kita lengah-lengah, tak boleh kita lewat-lewat. Di sana ada beberapa benda, ada beberapa perkara dalam Islam yang kita tak boleh lengah-lengahkan. Dosa kita pada Allah, taubat tak boleh kita lewat-lewatkan, lengah-lengahkan. Bersegera kita bertaubat. Hutang kita tuan-tuan, kalau ada kemampuan, perlu segerakan untuk kita bayar hutang. Termasuk dalam soal kematian. Berlaku kematian tuan-tuan, kena segerakan. Bermula proses daripada nak sediakan kain kafan, mandi jenazah, kafan jenazah, solat dan kebumikan. Semua para sahabat tahu. Tetapi pada hari wafatnya Nabi SAW, para sahabat berada di mana? Di mana mereka berkumpul? Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Kenapa mereka berkumpul di sana? Sebab mereka nak pilih, mereka nak undi, mereka nak tentukan siapa yang akan mengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah untuk mentadbir negara Islam Madinah. Maka di sana tuan-tuan, golongan Ansar, para sahabat yang mendiami bumi Madinah di kalangan Aus dan Khazraj, mereka telah mencalonkan calon mereka di kalangan Ansar, ialah Sa'ad bin Ubadah. Di kalangan Muhajirin, sahabat-sahabat yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah, mereka mencalonkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di kalangan ahli keluarga Nabi, ahli bait, ahli keluarga Rasulullah SAW, mereka mencadangkan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Akhirnya mereka berbincang, mereka berhujah. Dan apabila disebut al-a'immatu min Quraisy, pemimpin imam itu di kalangan Quraisy, akhirnya tuan-tuan
bagaimana para sahabat telah bersetuju dan mereka telah memilih serta mereka telah memberi bai'ah untuk mereka mengangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah yang pertama untuk menggantikan Rasulullah SAW. Selesai bai'ah tuan-tuan, dah ada dah pengganti Rasulullah, baru para sahabat bergegas pergi ke rumah Nabi untuk menguruskan, nak mengebumikan jasad mulia Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam kitab sirah-sirah Nabi, kita lihat dalam kitab fiqh sirah, kita tengok dalam kitab-kitab sejarah Islam, sehingga 2 hari masa yang diambil barulah jasad mulia Nabi SAW dikebumikan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini penting. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, dan kita nak ingatkan kepada pemimpin-pemimpin yang akan dipilih, yang akan memimpin negara kita dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Ingat apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kesemua kamu, kata Nabi, adalah pemimpin, kesemua kamu adalah pengembala, dan setiap pengembala dia. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita melihat senario bermula daripada hari penamaan calon 5 hari bulan November sampai ke hari ini. Kita melihat gelombang tuan-tuan pergi ke sebelah pantai timur, sama juga dengan sebelah pantai barat tuan-tuan, melihat gelombang kebangkitan rakyat tuan-tuan, kesemua memberi sokongan padu untuk mereka menangkan calon-calon Perikatan Nasional tuan-tuan, terutama sekali gelombang daripada anak-anak muda tuan-tuan. Petang tadi pun kalau kita tengok konvoi anak-anak muda di Tasik Kelugong tuan-tuan pergi sampai Teluk Air Tawar, tuan-tuan dipahamkan lebih daripada 2,000 buah motosikal yang turut serta tuan-tuan memberi semangat kepada calon-calon dari Perikatan Nasional. Sebab apa tuan-tuan? Sebab anak-anak muda tahu dah, kalau dengan PH ni mereka dah ditipu dalam PR yang ke-14 hari itu. Mereka dah ditipu, kata nak masukkan tol tak dimasukkan. Kata nak hapuskan hutang PTPTN, tak dihapuskan juga. Anak muda kata kami dah kena kencingnya PH, kami tolak PH. Anak muda kata kami tak mau pentadbiran kerajaan UMNO BN sebab pemimpin mereka korup di kalangan yang terlibat dengan merasuah. Termasuk mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak tuan-tuan, bekas Perdana Menteri kita, telah disabitkan kesalahan tuan-tuan. Ini Presiden UMNO, kalau UMNO BN menang tuan-tuan, dia akan menjadi Perdana Menteri. Ini juga kuasa mahkamah tuan-tuan. Anak muda tolak UMNO BN, anak muda tolak Pengharapan tuan-tuan, dan hari ini mereka memberi kepercayaan untuk Perikatan Nasional memimpin dan menerajui negara kita dengan tema yang anak-anak muda suka, Perikatan Nasional prihatin, bersih dan stabil insya-Allah. Maka besok tuan-tuan, kita sudah tidak ada masa demi untuk masa depan anak-anak kita, demi untuk bangsa kita, demi untuk agama kita lebih-lebih tuan-tuan. Maka pilihan kita tidak ada yang lain tuan-tuan, melainkan insya-Allah kita nak menangkan calon daripada Perikatan Nasional. Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah kita buat perubahan bermula di Parlimen P041 Perabatan insyaAllah. Maka kita nak menangkan insyaAllah calon kita. Kalau pada kertas undi tuan-tuan nombor 2 mewakili Perikatan Nasional, insyaAllah calon kita Dr. Mastura Muhammad insyaAllah. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau pastikan tuan-tuan, seluruh anak-anak kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, kita seru, kita ajak, ayo kali ini kita buat perubahan insyaAllah. Kita nak pastikan negara kita dipimpin oleh Perikatan Nasional insyaAllah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya kira sekadar itu untuk ucapan saya pada malam ini, malam terakhir dalam siri kempen kita untuk memastikan kemenangan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah merahmati kita dan agar Allah memberi kekuatan kepada kita insyaAllah. Allah memenangkan kita insyaAllah. Dengan kemenangan ini kita nak melaksanakan dan kita nak mengangkat agama Allah Subhanahu Wa Taala di bumi Malaysia tercinta ini insyaAllah. Perikatan, 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 takbir, takbir, takbir. Walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira kepada YB Ustaz Muhammad Yusni Mapiah, Panglima Perang, mewakili PAS di DUN Pulau Pinang. Walaupun dia berseorangan, tapi seorang dia tu macam 10 orang. DAP pun takut bila dia berbahas dan sebagainya, banyak isu-isu yang ditimbulkan. Jadi insyaAllah pada PRN tahun depan kita tambah lagi calon kita di DUN. Boleh tak boleh? Jadi esok PRU ke-15. Tahun depan bulan 3 cukup tempoh matang. Kita lawan pula untuk tambahkan YB kita. Dalam ni pun ada bakal-bakal YB kita selain Ustaz Isni, Imam Muda Ar-Razi, yang dibutuhkan PAS. InsyaAllah semua ni calon-calon yang hebat. Boleh tak boleh tuan? Boleh insyaAllah. Jadi tuan-tuan, masa pun semakin suntuk. Kita nak, orang kata apa, tengok yang kita tunggu calon kita, untuk kita persilakan, untuk kita dengar apa harapan dia, apa perasaan dia, apa lagi lah dia nak sebut. Saya persilakan calon P041 Kepala Batas Dr. Ustazah Siti Maksura, dipersilakan. Takbir. Fidasanin umat, hai mujahid nurul langkahkan jiwa bangsa. Kami semangat berang, siap maju semua أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم ولي umurana khiyarana wala tuwalli umurana syirarana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lantiklah dalam urusan kami pemerintah yang terbaik dalam kalangan kami, dan janganlah Engkau lantik daripada kalangan mereka yang terburuk dalam kalangan kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau ngantuk ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, syukur jazilan khairul jaza ila raisil majlis. Terima kasih kepada Tuan Hafiz Kasim selaku pengerusi majlis. Yang dihormati, diraikan Wabi Adun Penaga Ustaz Yusni Mapiah selaku ahli jawatankuasa Badan Pembangunan PAS Negeri Pulau Pinang, yang juga AJK PAS Pusat, yang juga satu-satunya adun di negeri Pulau Pinang, yang diraikan WDP Kepala Batas Tuan Bukhari, yang diraikan seluruh kepimpinan di peringkat PAS Kawasan Kepala Batas, Imam Muda Ar-Razi, Ketua Dewan Syurah PAS Kawasan Kepala Batas Hasnah Idris, seluruh kepimpinan Dewan Pemuda, Dewan Ulama, Dewan Muslimat, seluruh petugas-petugas yang menjayakan ceramah kita pada malam ini. Dan saya tak lupakan kepada tim-tim calon, bukan tim calon, tim calon yang sentiasa meringis saya 24 jam di mana jua calon ini berada. Dan juga yang tak dilupakan kepada seluruh hadirin, hadirat, ayahanda, bonda, kekanda, adinda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey lagi ke semua? Okey, no? InsyaAllah hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya nak kongsikan 4 perkara sahaja pada malam ni. Saya rasa agak mudayang, agak sempit, agak sampai pada waktu pukul 12 malam, macam cerita Cinderella. Saya akan sebutkan 4 perkara, tapi sebelum ke 4 perkara, saya nak mohon untuk kita semua sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada rakan kami, kepada orang yang terdekat dengan saya, di mana jua saya berada dalam tempoh kempen ini. Kalau saya berdiri dekat sini, dekat sebelah tu adalah dia. Duduk dalam kereta, sebelah tu adalah dia. Dalam gambar, sebelah tu juga adalah dia. Boleh saya masukkan adalah arwah Liana. Sebagaimana semua maklum, yang kita doakan, mudah-mudahan rohnya ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman, insyaAllah. Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadirin hadirat muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana saya sebutkan tadi, ada 4 perkara yang saya sebutkan pada malam ini yang secara ringkasnya. Yang pertama, ada orang katakan saya, nak pergi hari 15 ni baru nampak muka, tak kenal pun dulu duduk mana, ceruk mana, tak nampak pun, tak kenal siapa Dr. Ustazah Mastura. Dulu orang tak kenal siapa kita sebab kita nobody, tak ada nama, tak ada siapa yang nak viralkan kita, tak ada siapa yang nak escort kita. Tapi saya adalah anak jati kepala batas, tinggal di kepala batas, sekolah di kepala batas, mengajar di kepala batas, bekerja di kepala batas. Kalau nak tanya ceruk mana, shortcut mana kat kepala batas ni, insyaAllah saya tahu. DNW alumni ke? Alhamdulillah, terima kasih support. Jadi hadirin sekalian, jika ada yang bertanya sebelum ni pergi mana, saya ada kat kepala batas. Tanyalah orang-orang surau masjid yang saya mengajar, tanya dah di luar Pulau Pinang pun saya mengajar. Tanyalah di Universiti USM, saya mengajar kat USM, saya mengajar kat DNW, saya budak Mesir. Tanyalah, insyaAllah kenal. Sebab itu sehari dua ini, bila di media sosial terutamanya, tak kenal duk mana. InsyaAllah saya kekal di sini. Saya bergerak kerja sebagai guru dalam bidang pendidikan, saya bergerak kerja sebagai NGO sukarelawan, saya bekerja sebagai seorang anak muda, saya juga masuk di beberapa tempat sebagai motivator dan juga pendakwah di badan-badan kerajaan. Cuma orang tak kenal lah siapa saya. Jadi kepada mereka-mereka yang duk hingat, yang duk sebut-sebut, ini jawapan yang saya berikan. Lepas ni nak cari saya ada dekat kepala batas, InsyaAllah boleh cari. Saya tak lari mana pun. Yang kedua, sejak semalam panjang, panah isu di Bertam, PTP, Penang Technology Park. Ada yang kata, Ustazah Mastura ni ketinggalan zaman, takkanlah baru nak ambil tahu, takkanlah baru nak respon, takkanlah baru nak ambil tahu. Tak, kami dah lama respon. Sebelum ni kami respon, orang tak kenal kami. Sebelum ni kami sahut, orang tak kata apa pun. Sekali bila ada ruang dan peluang kita bercakap, oh banyak pihak pula yang bercakap. Sebab tu walaupun ada parti-parti lain yang turut menyokong PTP ini dibantah, Alhamdulillah kita ada persamaan. Saya syukur. Tapi kenapa perlu dipanjang-panjangkan sehingga banner-banner yang berkaitan Siti Mastura sebut berkenaan dengan PTP dihilangkan? Kan daripada hati lah ni, bagi tak panas. Alang-alang kita nak panas itu kita panaskan. Sebab tu hadirin hadirat sekalian, PTP ini kesannya bukan setakat kepada rakyat Bertam, tapi bahkan kepada kepala batas secara khususnya. Tak mau cakap panjang lah, masing-masing boleh tengok video, masing-masing bercakap, boleh tengok di peringkat video-video tersebut dan ulasan-ulasan. Saya bukan orang yang pakar dalam bidang tersebut, tapi saya rujuk kepada mereka-mereka yang berautoriti, yang faham berkenaan dengan situasi tersebut. Jadi kepada mereka-mereka yang melatah, melompat ataupun sebut saya menaburkan fitnah, maka berjaga-jaga dengan kata-kata anda. Hadirin dan hadirat sekalian, yang ketiga, InsyaAllah kita akan sampai beberapa minit sahaja lagi untuk sampai ke jam 12 malam untuk habis kepada tempoh untuk berkempen. Justru saya Siti Mastura Muhammad, calon P041, mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua jentera yang bertungkus lumus mengorbankan masa, tenaga, wang ringgit untuk memastikan Izzah Perikatan Nasional, untuk memastikan Perikatan Nasional di P041 insyaAllah berjaya. Saya turun selepas habis ceramah kelompok di beberapa tempat, biasanya hampir pukul 12. Saya nanti akan round di beberapa UDM, kita akan round di beberapa jalan. Kita akan tengok, subhanallah, ada muslimat kita hak pukul 1 pagi duduk lagi dekat barung. Saya tengah buat apa? Duduk tengah ambil poster berdalam plastik, duduk tengah stapler. Ada lagi anak muda kita duduk tengah buat apa pukul 2 pagi? Duduk tengah taruh buluh sebab nak baca bendera.
Subhanallah, kita dalam Perikatan Nasional ni tak dibayar walaupun 1 sen. Kita tak diberikan minyak motor percuma, tak ada. Tapi inilah penghargaan, jutaan terima kasih yang hanya Allah Ta'ala sahaja yang balas. Dan mudah-mudahan gerak kerja kita yang kita buat ini Allah nilai sebagai timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya hanya mewakili, saya dipilih oleh parti untuk menjadi calon P041 Kepala Batas. Maka amanah ini saya usahakan sehabis daya untuk memegang amanat dan juga amanah ini, kerana saya yakin dan percaya setiap benda yang saya katakan, setiap tanggungjawab yang diberikan akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jutaan terima kasih kepada hadir dan hadirat sekalian. Saya mohon maaf banyak jemputan yang kadang-kadang tak terfi. Kita duduk Kepala Batas ada 3 dun. Kalau semalam ada 4 ceramah daripada hujung Kampung Selamat nak pergi hujung Pasir Agabu ke Kuala Muda tu, rasa macam naik helikopter kan? Sebab apa? Sebab masa di perjalanan. Tapi kita usahakan sehabis daya untuk menerima undangan, bertemu dengan seramai mungkin pengundi-pengundi yang ada, insya-Allah. Dan hadirin-hadirin sekalian, yang keempat, sudah pasti insya-Allah esok kita akan sama-sama membuang undi. Saya menyeru kita semua mengajak orang di sekeliling kita, saudara kita, kawan-kawan kita, kita tunaikan tanggungjawab untuk mengundi dan pastikan pada esok hari untuk Parlimen P041 Kepala Batas, pastikan di kertas undi nombor 2 Dr. Ustazah Mastura Perikatan Nasional. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Boleh, insya-Allah. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih di atas kehadiran anda pada malam ini. Terima kasih di atas komitmen anda pada malam ini. Dan tidak lain dan tidak bukan selain kita dah bertungkus lumus, bersengkang mata untuk memastikan tempoh kempen ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Akhirnya sekali sudah pasti munajat kita, tawarkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan pada esok hari 19 Oktober kita doakan kita mendapat keputusan yang terbaik. Walau apa jua keputusan pada esok hari, kita terima dengan seikhlasnya, dan kita yakin dan percaya itulah keputusan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Saya Siti Mastura Muhammad, calon P041, memohon beribu-ribu kemaafan andai salah dan silap sepanjang tempoh berkempen, tempoh anda melihat saya di mana jua. Kadang-kadang jalan kot jalan, nampak kereta calon, kadang calon tak ada apa dalam tu. Kadang-kadang nampak calon, kadang calon tak perasan, tak tersenyum, singgung perasaan. Saya mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah ada rezeki, ada masa, insyaAllah esok kita akan bertemu lagi. Dan insyaAllah kita akan doakan Perikatan Nasional menang di Kepala Batas, insyaAllah. Jadi wallahu'alam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan Kepala Batas. Jadi tuan-tuan, terima kasih kepada calon kita Dr. Ustazah Siti Mastura. 2 minggu cukup betapa banyak aktiviti jadual yang terpaksa dipenuhi, daripada hujung Pinang Tunggai sana sampai hujung Kuala Muda sana. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, tidur berapa jam saja. Jadi insya-Allah kita sama-sama berusaha untuk membantu merubah landscape politik di Kepala Batas. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jadi jangan balik lagi, kita ada lagi penceramah kita. Jadi saya memberi peluang, saya alukan kehadiran PJ kita. Jadi saya jemput PJ untuk sebuah sikit, sepatah dua kata semangat pada hari itu. Silakan. Takbir. Semangat berang, siap lagi sebuah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunia wad din wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kasihi saudara pengurusi majlis yang berusaha
Bukhari Ghazali Timbalan Sujaya 1 menangkap yang di-Ketua PAS Kawasan Kepala Batas Fadil Imam Muda Ar-Razi, calon Kepala Batas Dr. Ustazah Siti Mastura Muhammad, seterusnya para hadirin, pimpinan Perikatan Nasional, para PAS daripada Bersatu, seterusnya para hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada malam ini. Esok dah kita nak raya lah. Esok insya-Allah akan berlaku iaitulah pilihan raya kali ke-15, iaitulah kita akan sama-sama membawa. Perikatan Nasional menawarkan tema best, bersih, prihatin dan juga sejahtera. Kenapa bersih, prihatin dan sejahtera? Kerana kita nak menampilkan pimpinan yang bersih, yang berintegriti, yang tidak terpalit dengan rasuah. Kalau sekiranya pemimpin-pemimpin ini terpalit dengan rasuah, maka apa yang boleh kita harapkan kepada pemimpin-pemimpin yang akan mengemudi negara kita pada besok hari? Hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kita lihat Pakatan Harapan ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata dia pergi jajah, kata dia Perdana Menteri. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia pernah jadi banduan ke tak? Pernah jadi banduan ke tak? Tahu ke tak? Dia pernah jadi banduan. Dia disabitkan dengan kesalahan apa saya tak tahu, pecah rumah ke, curi kereta ke, apa kesalahan dia. Malu kita nak abang kesalahan dia, kesalahan moral. Kemudian dia diberi pengampunan. Adakah mana dia beri pengampunan? Dia bukan seorang, dia pernah menjadi banduan. Sejarah mencatatkan dia pernah menjadi banduan. Tuan-tuan, maukah Perdana Menteri kita adalah seorang banduan? Tuan-tuan, reda tak Perdana Menteri dari seorang banduan? Kalau tak mau, jangan lupa kau Parti Pakatan Harapan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tuan-tuan mau tak bakal Perdana Menteri ataupun pimpinan yang terpalit dengan kes rasuah? Mau tak mau? Kalau tak mau, tolaklah berikan Barisan Nasional, di mana Presiden UMNO terpalit dengan kes rasuah, didakwa di mahkamah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebab itulah para hadirin yang dikasihi sekalian, Perikatan Nasional menawarkan iaitulah best, bersih, iaitu nak memastikan supaya kepimpinan yang akan dipilih pada besok hari adalah kepimpinan yang bersih untuk menjadi kepimpinan negara. Dan seterusnya prihatin kepada rakyat. Dan yang ketiganya iaitulah stabil. Kita mengharapkan daripada kepimpinan yang bersih akan melahirkan kepimpinan yang prihatin kepada rakyat. Dan seterusnya negara akan jadi stabil akibat daripada pemimpin kita yang bersih daripada iaitulah terpalit dengan rasuah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah SWT melaknat kepada pemberi rasuah dan juga penerima rasuah. Dan penerima rasuah dan pemberi rasuah ini kita perlu tolak daripada menjadi kepimpinan negara. Boleh tak boleh? Mudah-mudahan kita mengundi ataupun kita memberikan undi kepada calon Perikatan Nasional. Kalau di sini di Pulau Batas, berikan undi anda kepada calon kita, iaitulah Dr. Ustazah Siti Mastura. InsyaAllah mudah-mudahan beliau akan menjadi ahli parlimen Kepala Batas jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga iaitulah kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan besok hari Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Perikatan Nasional. Tadi saya berceramah di Pematang Pauh. Dia melihat bagaimana suasana kebangkitan anak muda. Lah ni depa tengah berlarak jam habis. Parlimen Pematang Pauh ni. Daripada Perda pergi kepada Mak Jalan, Kubang Semang, pergi sampai ke BM hari sekarang ni penuh dengan pemuda-pemuda dan juga yang bawa anak kecil, yang bawa keluarga berlarak. Walaupun kita kata tak usah berlarak lah. Orang kata apa? Bila kita berlarak diganggu orang. Tak boleh nak buat apa dah bila gelombang ni mari. Kita melihat bagaimana rakyat berlarak membawa bendera Perikatan Nasional. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada calon kita Al-Fadhil Ustaz Muhammad Fawaz bin Makjan di Permatang Pauh. InsyaAllah sama-sama kita doakan
Perikatan Nasional akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita maklumkan kedatangan YB Khalid Mehta bersama dengan rombongan. Jadi saya tak mau bercakap dengan lebih panjang kerana masa pun sudah nak habis. Marilah sama-sama kita malam ini bermunajat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah Allah taala melembutkan hati-hati manusia ini dan mereka akan memilih Perikatan Nasional pada besok hari. Sekali itu saja, kalau ada salah silap saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perikatan takbir. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Fadli Yusof sudah pas Maipa Pinang di atas ucapan yang sebaringkas. Masa pun dah semakin suntuk. Tuan-tuan perempuan yang sampai sekalian, saya nak baca pantun sikit. Lebah bukan sebarang lebah, lebah terbang di tepi payah. Ubah bukan sebarang ubah, ubah kita ke Putrajaya. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh, insyaAllah. Segalanya mungkin, tidak mustahil bagi Allah SWT. Jadi kita alukan kehadiran YB Khalid dengan sahabat kita Saudara Fadli. Jadi sebagai pengakhirannya, sebab masa pun dah makin suntuk, kita jemput semua pimpinan-pimpinan, Ustaz Fauzi, Tuan Bukhari, Pengurusi Perikatan Nasional Kepala Batas, YB Khalid, Timbalan Pengurusi 1 Perikatan Nasional Kepala Batas, Imam Muda Ar-Razi dan calon sekali lah pimpinan. Mai kita pakat naik atas pentas ni, insyaAllah kita akan laungkan kata-kata keramat kita, kata-kata semangat kita untuk kita menghabiskan sisa perjuangan esok hari. Boleh tak boleh tuan-tuan? InsyaAllah malam ini pakat balik berehat. Esok kita akan tempuh final battle, last battle, peperangan terakhir kita untuk petugas-petugas kita, polling agent, counting agent. Tuan-tuan merupakan benteng terakhir untuk kita pastikan kemenangan Perikatan Nasional. InsyaAllah kita melangkah sejarah baru di Kepala Batas. Boleh tak boleh tuan-tuan? Perikatan Kepala Batas. InsyaAllah takbir. Saya serah pada Pengurusi Perikatan Nasional Kepala Batas, Tuan Bukhari, dia nak sampaikan sedikit amanah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasnya bagi pihak PN Perikatan Nasional Kepala Batas, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua tuan dan puan yang turut hadir malam ini dan juga telah memberikan sokongan dan dorongan yang saya yakin akan memungkinkan kemenangan calon di Purnawa besok, insyaAllah. Jadi sebuah bantulah langsung cakap juga. Pernikahan Mustar makan jelantah dimakan bersama pendekar hidayat, memujur lalu melintang patah dari badan kandung hayat. Jadi akhirnya kita bakal bangun untuk kita buat sikit flash mob secara malam-malam. Kita bakal bangun sebagai pengakhiran ni. Up. Ingat besok perikatan ni tam depan ni best. Masih dah stabil bila keluar patah angkat bagi serentak. Bismillahirrahmanirrahim. Perikatan Kepala Batas. Kepala Batas. Takbir. Malaysia. Takbir. Wallahilham. InsyaAllah jangan anggap sebagai satu jenazah. Mana tahu dengan izin Allah esok semua ni akan dibuka dia, insyaAllah. Boleh tak boleh? Yakin tak yakin? Jadi Allah itu benar, insyaAllah. Terima kasih kepada Tuan WDP dan seluruh pimpinan-pimpinan, dan kita ucapkan terima kasih sangat berjaya kepada calon kita, insyaAllah, yang kita ingin angkat sebagai wakil Parlimen di Kepala Batas. Lama sangat dah mereka perintah, lama sangat dah berpegang, insyaAllah. Jadi kutipan pada malam ni lebih kurang RM1,900. Jadi itu saya kata tadi, walaupun nampak macam ada celah, tapi di belakang sana banyak. Saya ucapkan terima kasih kepada semua para petugas, para amilin-amilin daripada Bapas,
daripada bersatu yang memberi sokongan sepenuhnya sepanjang daripada penamaan calon, sehinggalah pada malam ini insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk kemenangan. Dan malam esok kita akan sambut YB Dr. Siti Mastura binti Muhammad. Boleh? Insya-Allah tuan-tuan balik pakat-pakat doa, insya-Allah tidak mustahil bagi Allah SWT. Saya mohon maaf kalau kata ada segala salah dan silap. Kita ucapkan terima kasih tahniah kepada Yuri M Betang Putra di atas penganjuran program pada hari ini. Dengan itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.